Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu kembali kita dalam slot hashtag Hidupkan Hari Anda. Kali ini dengan topik meningkatkan gaya daya tindak sepanjang PKP. Dari topik ini, kita akan mendapat 3 objektif iaitu mengetahui tahap gaya daya tindak atau coping skill melalui ujian gaya daya tindak, meningkatkan daya gaya tindak melalui teknik grounding dan meningkatkan daya gaya tindak melalui teknik self-talk. Life is not what it's supposed to be, it's what it is. The way you cope with it is what makes the difference. Ya, bagaimana cara kita coping iaitu kemahiran gaya daya tindak kita yang akan membezakan kita dengan orang lain walaupun situasi masalah kita adalah sama. Ini merupakan ujian gaya daya tindak di mana aktiviti-aktiviti yang dipaparkan di dalam slide ini adalah aktiviti yang merupakan gaya daya tindak kita yang selalu atau tidak kita gunakan. Jadi dalam ini kita dapat mengetahui di manakah tahap gaya daya tindak kita. Di sebelah kanan adalah skor yang anda boleh masukkan berdasarkan kepada skala di atas. 0 tidak pernah guna, 1, 2, 3, 4, 5, 6 bermaksud semakin banyak skala, semakin banyak kita selalu menggunakan aktiviti-aktiviti ini. Okey, yang pertama, merujuk kepada orang lain iaitu kawan, ahli keluarga untuk membincangkan masalah. Okey, letakkan skor itu di sebelah kanan sekali. Jika anda selalu guna, tentulah markah dia 6. Jika tak pernah pun merujuk pada orang lain, contohnya markahnya adalah, skornya adalah 0. Kedua, mendapatkan seseorang untuk mengadu nasib dan juga mendapatkan sokongan emosi dan keselesaan. Yang ketiga, cuba melihat kepada perkara yang paling baik dalam situasi. Yang keempat, menyedari bahawa sesuatu dapat dilakukan untuk mengubah situasi lalu melaksanakannya. Yang kelima, menggunakan teknik-teknik relaksasi dan meditasi seperti meditasi dan latihan pernafasan untuk menenangkan diri. Yang keenam, melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti lain yang anda mahir seperti sukan, melukis, memasak dalam usaha untuk membuatkan dirinya merasa baik sebelum cuba menangani masalah yang dihadapi. Yang ketujuh, mengambil masa untuk membuat rancangan untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Yang ke-8, bercakap dengan diri sendiri, ni self-talk untuk memberi semangat bagi menghadapi situasi. Yang ke-9, merujuk pada orang yang lebih mahir seperti tokoh agama, doktor, kaunselor untuk nasihat terperinci mengenai cara menangani masalah. Yang ke-10, melihat pada sudut yang lebih baik iaitu mempercayai perkara akan menjadi lebih baik dan akan dapat diselesaikan pada masa akan datang. Yang 11, mengabaikan gangguan lain dan hanya fokus pada masalah yang dihadapi sahaja. Yang ke-12, kita beralih kepada agama dan pengalaman agama untuk membantu dalam memahami dan menghadapi situasi sekarang. Ke-13, meninjau balik tindakan dan prosedur sebelumnya untuk melihat sama ada tak kesilapan yang telah kita lakukan. Okey, di paparan ini pula menunjukkan ujian gaya daya tindak di mana skornya adalah berbeza dengan sebelum ini. Iaitu selagi anda menggunakan aktiviti-aktiviti yang terdapat di dalam paparan ini, markahnya adalah 6 terbalik daripada paparan yang sebelumnya. 6 itu tidak pernah guna hinggalah kepada 0 iaitu selalu menggunakannya. Okey, nombor 1, tidak melakukan sesuatu secara terus untuk mengubah situasi, mengundurkan diri dan melihat pada situasi daripada sudut lain untuk menjadikannya lebih baik. Kedua, rokok, minum alkohol, dengar muzik secara kuat, nonton TV, makan atau duduk-duduk saja, tapi tidak berhadapan pun dengan masalah secara terus. Yang ketiga, membuatkan diri sibuk supaya tak fikir langsung masalah yang dihadapi. Keempat, enggan percaya bahawa perkara itu telah berlaku. Contohnya macam anda nampak adik anda mencuri, tapi anda macam susah nak percaya dan tak nak percaya pun bahawa adik awak yang rupanya telah mencuri. Okey. Kelima, melepaskan kemarahan dan perasaan seperti menjerit dan memusnahkan barang. Keenam, membandingkan diri dengan seseorang sama ada secara nyata atau bayangan. Yang ketujuh, mengasingkan diri dari orang lain. Ke-8, mengasingkan diri, meninggalkan situasi masalah. Maknanya anda ada masalah di rumah dan anda
terus lari daripada rumah. Kesembilan, menerima situasi seperti mana yang terjadi dan tidak akan melakukan sesuatu untuk mengubatnya. Terima je, tak nak buat apa-apa pun, itu maksudnya. Kesepuluh, tidak melakukan apa-apa berkenaan dengan masalah dengan segera, tapi tunggu dan menunggu kerana dia fikir bahawa nantilah ada lebih masa sesuai untuk bertindak. Nombor 11, hanya terikut-ikut sahaja dengan apa yang berlaku. Okey. Berapakah jumlah skor yang anda dapat setelah anda mencampurkan semua aktiviti-aktiviti di dalam kemahiran gaya daya tindak dalam 2 paparan slide sebelum ini? Setelah anda mengira, anda memberikan markah skor kepada diri sendiri dan inilah markah yang anda dapat. Jika kurang dari 18 teruk, 19 hingga 72 ringan, 73 hingga 96 sederhana dan baik lebih daripada 97. Okey, ini menunjukkan apakah bezanya. Kalau orang itu stres menghadapi sesuatu masalah tetapi dia mempunyai gaya daya tindak yang baik iaitu lebih 97, dia akan kekal tenang, kekal sejahtera. Berbanding dengan orang yang stres dengan situasi masalah yang sama dan dia mempunyai gaya daya tindak atau coping skill dia teruk atau ringan di mana bawah skor 19, 18, bawah skor 30 macam tu. Dia lebih kepada ke arah kemurungan. Kunci kebahagiaan kita sebenarnya adalah fokuskan minda kita kepada masa sekarang, here and now. Bukannya pada masa lepas yang telah pun menjadi memori dan juga bukannya kita mengharapkan pada masa hadapan untuk kita lengah-lengahkan kebahagiaan diri sendiri. Seperti berkata, tak apalah lepas habis PKP ni barulah aku akan rasa bahagia. Kita melengah-lengahkannya. Kerana kita hendaklah mencipta kebahagiaan kita pada masa kini. Kerana kita hidup pada masa kini, here and now, dan kita fokus tentang sesuatu aktiviti yang boleh menceriakan kita pada masa ini. Menghidupkan hari dengan meningkatkan kesedaran anda untuk menikmati aktiviti yang anda lakukan sekarang. Okey, jadi bagaimana jika kita melakukan aktiviti dan menikmati setiap saat? Anda akan senang menjalankan aktiviti tersebut, maka anda akan kekal positif, kekal tenang. Tetapi sebaliknya, jika anda duduk sahaja, serap kata-kata dan peristiwa krisis yang memberi kesan emosi dan psikologi, maka itu adalah negatif. Okey, cikgu akan ajar tentang teknik grounding dan juga teknik self-talk. Kita akan mulakan dulu dengan teknik grounding. Teknik grounding ni ialah gaya daya tindak berfungsi untuk ground diri kita. Dia akan memberikan kita satu energi baru kerana kita fokus aktiviti masa kini bila kita teringat sesuatu yang membimbangkan dan menyakitkan. Teknik ini akan menggunakan 5 deria untuk mengelakkan situasi ruminasi dan fokus kognitif kita pada masa kini, here and now, iaitu penglihatan, pendengaran, sentuhan rasa ataupun hidung. Okey, ini merupakan contoh-contoh aktiviti nampak macam simple tapi antara aktiviti-aktiviti ini, jika kita rasa kita seronok melakukan aktiviti-aktiviti ini, itu menunjukkan bahawa teknik-teknik grounding ini adalah sesuai untuk anda. Dia ada macam-macam jenis aktiviti Okey. Dekat sini bermaksud jika anda rasa seronok, rasa tenteram untuk melakukan aktiviti-aktiviti. Contohnya seperti membaca Al-Quran. Tangan menyentuh Al-Quran, mata melihat dan bila kita membaca, telinga kita sendiri mendengarkan bacaan dan jika ianya mendatangkan rasa tenteram kepada anda, maknanya ialah satu teknik grounding yang baik untuk anda. Teknik bernafas. Bernafas dalam diam-diam, dalam-dalam dan perlahan-lahan dan bisikkan dalam hati. 1, 2, 3, 4. Tarik dan lepas nafas. Anda rasa tenang? Mewarna, menghayati pelbagai warna dan memikirkan warna-warna yang sesuai untuk kita lakarkan dan melihat pergerakan berus atau pensel warna tersebut akan menyebabkan kita akan rasa keseronokan. Aromaterapi, nikmatilah wangian, bau yang menenangkan fikiran anda. Letakkan di baju, letakkan di bilik tidur ataukah letakkan di mana saja yang bila anda rasa bau tersebut, anda berasa tenang. Bersenam, senam setempat.
Tidak perlu keluar rumah, hanya dalam rumah, kerana senaman dapat mengaktifkan neurotransmitter untuk mengelakkan kemurungan dan dia memberikan kita satu mood yang baik. Mendengar muzik, pilihlah lagu dan nyanyikanlah lagu tersebut yang menyenangkan hati anda. Menikmati minuman, buat air, rasa sejuk dan kehangatan yang mengalir di tekak anda. Menulis, ada yang suka menulis jurnal, ada yang suka menulis karya kreatif, terpulang. Kerana apabila kita menulis sambil berfikir, dia akan menghayati tulisan dan tangan sendiri sambil tenggelam dengan tulisan kita sendiri. Memasak, menyediakan juadah dengan pelbagai rasa dan bau-bau akan membuatkan kita rasa seronok dan menyebabkan kita terlupa sebentar tentang apa yang berlaku. Merakam gambar, menikmati pemandangan atau objek dan menghayati gambar yang dirakamkan. Okey, cara mengamalkan teknik self-talk ini adalah bercakap positif. Ini adalah teknik kedua. Bercakap positif mengenai diri untuk meningkatkan keyakinan diri dan mengawal emosi yang negatif. Okey, antara kaedah-kaedahnya adalah membuat skrip yang positif mengenai diri sendiri. Contohnya, aku adalah anak yang baik kerana membantu ibu bapa aku buat kerja rumah hari ini. Aku adalah kakak yang baik kerana aku membantu adik aku membuat kerja sekolah pada hari ini. Ya, kita sebut ulang-ulang kali untuk menegaskan sifat-sifat positif kepada diri sendiri. Katakanlah kita tengah menyediakan pakaian. Aku hari ini seorang yang baik kerana aku telah memanfaatkan hari aku dengan berkesan. Kemudian kita bayangkan saat-saat yang menggembirakan. Gantikan pengaruh negatif dengan positif. Okey, untuk gantikan pengaruh negatif dengan positif ni adalah, katakanlah kita mempunyai kawan-kawan yang suka provoke kita, suka buat kita merajuk, suka buat kita marah, kan? Okey, pada waktu bukan PKP, kita bolehlah nak layan. Kadang-kadang kita tolerate dengan dia, kadang-kadang kita pun memendam rasa. Tetapi, waktu PKP, kita menggunakan banyak energi. Jadi, kita kurangkan berhubung dengan orang-orang begini, atau diamkan saja lebih baik, dan kita mencari kawan-kawan yang lebih positif. Berdepan dengan perasaan takut dan hentikan fikiran negatif. Contohnya bila kita dah kata, aku kawan yang baik kerana aku mendengar masalah kawan. Tapi tak ada pula orang nak dengar masalah aku. Dan hentikan ya. Bila kita dah cakap positif tu, kita cakap positif saja mengenai diri kita. Kesimpulannya, melalui gaya tindak yang betul, teknik grounding yang terbaik untuk diri sendiri, dan pemilihan self-talk yang betul untuk diri kita sendiri, kita menghargai diri, menceriakan hati kita dan dapat menghidupkan hari anda. Sekian sahaja dari saya. Hidupkan hari anda, live your life.